Hai semua. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Ini adalah perjumpaan kita untuk kali yang kelima. Saya harap semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Semoga murid-murid semua bebas daripada virus COVID-19. Nama saya, untuk yang masih belum mengenali saya lagi, nama saya Syira binti Abdul Razak. Saya mengajar subjek pendidikan moral di SMK Derma, Kangar, Perlis. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan yang paling penting sekali ialah Kerajaan Negeri Perlis kerana sekali lagi memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi tenaga pengajar dalam program tuition online Perlis Mengaji ini. Untuk pengetahuan semua, terutamanya bagi murid-murid yang pertama kali mengikuti tuition online subjek pendidikan moral ini, program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Bukan sahaja subjek pendidikan moral, tetapi pelbagai subjek sekolah rendah dan sekolah menengah yang akan disampaikan oleh tenaga-tenaga pengajar yang sangat berbakat dalam tempoh PKP ini. Okey, sebelum saya teruskan dengan pelajaran kita hari ini, marilah kita membuat sedikit ulang kaji. Seperti yang telah saya katakan tadi, hari ini merupakan kali yang kelima kita bersua. Murid-murid masih ingat lagikah apa yang telah saya kongsikan pada slot-slot yang lepas? Okey, untuk pengetahuan murid semua, pada slot yang pertama, saya telah memberi panduan untuk menjawab soalan bahagian A, Kertas Pendidikan Moral SPM. Bahagian A ialah soalan berbentuk struktur. Pada slot yang kedua pula, saya telah memberi panduan menjawab soalan bahagian B, Kertas Pendidikan Moral SPM. Bahagian B ialah soalan berbentuk esei. Untuk slot yang ketiga, saya telah mengupas topik-topik yang terkandung dalam bidang 5, iaitu nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Untuk slot yang keempat, saya telah mengupas topik-topik yang terkandung dalam bidang 7, iaitu keamanan dan keharmonian. Okey, jom kita buat kuis sikit. Soalan yang mudah, tetapi jika tak fokus, mungkin tak boleh menjawab. Okey, ini untuk pelajaran yang lepas. Di sini ada nilai dan juga untuk dia punya padankan ya. Jadi tengok untuk hak kanak-kanak, untuk melindungi, dia ada 5, kita dah belajar 5 dalam bidang hak asasi manusia. Ya, ada hak kanak-kanak, hak pengguna, hak golongan kurang berupaya, hak pekerja dan juga hak wanita. Tapi perkataan depan dia apa? Melindungi ke ataupun menghormati? Ya. Jadi kita tengok ya. Cuba murid-murid jawab dulu, fikir-fikir dulu jawapan, nanti saya bagi jawapan. Ya, soalan yang senang saja ni. Okey ya. Yang pertama, hak kanak-kanak melindungi atau menghormati? Untuk hak kanak-kanak ialah melindungi. Nilai melindungi hak kanak-kanak. Untuk hak pengguna, melindungi atau menghormati? Melindungi. Melindungi hak pengguna. Okey, untuk hak golongan kurang berupaya, melindungi atau menghormati? Ya, jawapan dia ialah menghormati hak golongan kurang berupaya. Okey, hak pekerja, apa dia? Melindungi atau menghormati? Jawapan dia ialah melindungi hak pekerja. Dan akhir sekali, hak wanita, melindungi atau menghormati? Menghormati hak wanita. Okey, ada yang dapat semua betul? Ya, syabas. Yang mana yang salah tu, kena buat ulang kaji lagi ya. Okey, yang berikutnya, untuk bidang yang ketujuh, ia adalah nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian. Okey, ada berapa nilai dalam bidang ini dan apa nilai-nilai tersebut? Okey, jadi nilai-nilainya ialah yang pertama, hidup bersama secara aman. Nilai yang kedua yang terdapat dalam bidang yang ketujuh ialah saling membantu dan bekerjasama.
Dan untuk nilai yang ketiga yang terdapat dalam bidang ketujuh ialah saling menghormati antara negara. Okey, ini adalah logo-logo. Namakan logo pertubuhan-pertubuhan antara bangsa yang berikut. Ya, ada 3 logo di sini. Saya pun telah ajar pada slot yang lepas. Cuba fikir-fikir dulu apa dia ya. Logo yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, logo yang ketiga apa. Okey, yang pertama ialah Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau singkatan dia NAM. Untuk logo yang kedua, Commonwealth. Dan logo yang ketiga ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Okey, baiklah, hari ini saya akan menyampaikan isi pelajaran dalam bidang 6 iaitu nilai yang berkaitan dengan demokrasi. Murid-murid ingat tak apa nilai yang ada dalam bidang yang ke-6? Ya, ada 5 nilai semuanya. Ya, tapi hari ini saya akan fokus pada nilai kebebasan bersuara. Ya, apa yang akan saya terangkan nanti adalah rumusan daripada sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi kita tengok dulu dalam bidang yang ke-6 ada iaitu nilai yang berkaitan dengan demokrasi, ada 5 nilai. Yang pertama, mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kebebasan bersuara. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, penglibatan diri dalam pembangunan negara. Dan yang kelima ialah sikap keterbukaan. Ya, jadi hari ini saya akan kupaskan nilai yang kedua iaitu kebebasan bersuara. Okay, jadi dalam topik ke-30 nilai kebebasan bersuara, perkara yang utama ialah definisi. Ya, murid-murid kena tahu definisi nilai supaya boleh jawab untuk soalan tanya maksud nilai. Ya, murid-murid tak semestinya menghafal definisi nilai ini. Definisi nilai ini berfungsi sebagai untuk menjelaskan tentang apa kebebasan bersuara tersebut. Ya, tapi jika dalam peperiksaan kalau soalan tanya berikan maksud nilai kebebasan bersuara, murid-murid boleh huraikan guna perkataan sendiri. Ya, tapi jangan terpesong jauh daripada definisi nilai. Ya. Jadi definisi nilai kebebasan bersuara ialah kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Okay, Malaysia adalah sebuah negara yang menjunjung prinsip demokrasi berperlembagaan. Jadi apa maksud Perlembagaan Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya Constitution of Malaysia. Ya, jadi ia adalah Perlembagaan Persekutuan. Ya, atau nama lain dia ialah Perlembagaan Persekutuan 1948. Perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Undang-undang, ya, Perlembagaan Malaysia juga maksudnya ialah undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Ya, ia mengandungi 183 perkara dan terbahagi dalam 15 bahagian. Ia dibentuk berasaskan 2 dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ya, tujuan Perlembagaan Malaysia ini adalah untuk menjamin kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ia juga berperanan untuk menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Ya, untuk semua kaum. Okey, Perlembagaan Malaysia lagi. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan setiap warga negara bebas bercakap untuk menyuarakan pendapatnya. Ya, tak kira siapa pun, asalkan rakyat Malaysia dia bebas untuk bercakap. Ya. Walau bagaimanapun, Parlimen telah memutuskan bahawa kebebasan ini perlu dikawal demi keselamatan negara, ketenteraman awam dan hubungan luar negara. Ya, sejarah telah membuktikan bahawa rakyat sesebuah negara yang tidak mempunyai sebarang kawalan undang-undang akan mencetuskan perbalahan dan pergaduhan di kalangan rakyat. Akibatnya berlaku huru-hara dan rakyat tidak dapat hidup dengan aman dan tenteram. Sehubungan itu, melalui Perlembagaan Malaysia, kerajaan telah membenarkan kebebasan bersuara di kalangan rakyat dalam bentuk yang terkawal.
mengikut pindaan Perlembagaan 1971 adalah menjadi suatu kesalahan bagi sesiapa yang mempersoalkan isu-isu sensitif seperti hal-hal mengenai kewarganegaraan, kedaulatan raja-raja, taraf kedudukan dan keistimewaan orang Melayu. Ya, jadi kesimpulan dia dari sini, yang panjang-panjang ayat ini sebenarnya, ya, walaupun Malaysia membenarkan rakyat dia untuk bebas bersuara, bagi pendapat, bagi cadangan, ya, mengkritik apa dan sebagainya, tapi masih lagi dalam bentuk terkawal. Dalam bentuk terkawal tu maksudnya ada undang-undang dia. Okay, jadi antara undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan bersuara ialah Akta Hasutan ataupun Sedition Act. Akta Hasutan 1948, Seksyen 4 kesalahan-kesalahan dia ialah sesiapa yang melakukan atau cuba melakukan atau membuat apa-apa persediaan untuk melakukan atau bermuafakat dengan mana-mana orang untuk melakukan apa-apa perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Ya? Ini dia. Kemudian apa kesalahan dia? Kesalahan yang lain ialah menyebut apa-apa perkataan menghasut. Ya? Kemudian mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan untuk dijual, mengedar atau mengeluar ulang apa-apa penerbitan menghasut. Ya, maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan menghasut, terlibat secara langsung atau tak langsung, ya, semua ada akta dia terkandung dalam Akta Hasutan 1948. Okey, kita tengok lagi apa dia Akta Hasutan ini. Akta Hasutan 1948 merupakan suatu akta undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Akta ini sebenarnya digubal oleh penjajah British pada tahun 1948. Akta ini menjadikan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut sebagai suatu kesalahan jenayah. Ya, macam yang saya cakap tadi, ya, mungkin seseorang itu tidak menyatakan dengan secara langsung, tidak membuat perkara yang menghasut secara langsung, tapi ada kena-mengena, ya, ada cubaan, ada kecenderungan untuk menghasut, dia dah kira sebagai satu kesalahan jenayah. Ya, sekiranya semua individu bebas mengeluarkan sebarang pendapat tanpa batasan, ini akan jadi dia. Hubungan perpaduan kaum akan terjejas dan juga akan menyinggung perasaan golongan tertentu. Ya, sebab tu, ya, kita semua kena mengeluarkan pendapat dengan batasan, bukan tanpa batasan, ya. Sebab ada akibat buruk dia. Okey, ini dia Akta Hasutan 1948. Ya, ada kesalahan dia. Kesalahan dia A, melakukan atau cuba melakukan, macam saya cakap tadi tu. Ya. Yang B, menyebut apa-apa perkataan menghasut. Yang C, mencetak, menerbitkan, menjual, menawarkan. Ya, yang ada apa-apa saja kaitan dengan penerbitan menghasut. Ataupun yang D tu mengimport apa-apa penerbitan menghasut. Itu adalah kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948. Ya, jadi bila ada akta, bila ada undang-undang, dia mesti ada denda dia. Ya, mesti ada hukuman. Jadi adalah melakukan satu kesalahan, ya, jika terlibat dengan menghasut. Penalti jika disabitkan di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948. Kesalahan kali pertama akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau tempoh penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kemudian kesalahan yang kemudian, jika buat lagi salah, tempoh penjara tidak melebihi 5 tahun. Jadi ini adalah hukuman untuk mereka yang terlibat ataupun cenderung dengan hasutan. Okey, dalam bab ini, dalam nilai kebebasan bersuara, ada beberapa isu yang tidak boleh dipersoalkan, ya, iaitu isu sensitif. Okey, walaupun kita diberi kebebasan untuk bersuara, tapi ada beberapa isu yang kita tak boleh cakap secara terang-terangan, ya, ataupun dalam kata lain dia adalah sensitif. Jadi ada 3 perkara ataupun 3 isu sensitif yang tidak boleh dipersoalkan, iaitu yang pertama, kedaulatan raja-raja. Dan yang kedua, tentang kewarganegaraan. Dan yang ketiga ialah taraf kedudukan dan keistimewaan orang Melayu. Tiga-tiga perkara ini tak boleh disentuh, ya, kerana ia adalah isu sensitif. Okey, boleh faham tak setakat ni?
Okey, jadi kita rehat sikit. Ada kuis sikit. Kita tengok sini. Ada gambar. How many circles do you see? Tapi jawapannya yang pasti bukan 3, not 3. Ya, walaupun ada bulatan kuning kat situ, circle. Jadi tanya, how many circles do you see? But not 3. Okey, nanti saya bagi jawapan. Okey, dalam topik ini ada beberapa istilah penting yang akan disebut berulang-ulang kali. Ya, jadi murid-murid mungkin ada yang tidak faham. Ya, jadi di sini saya highlightkan beberapa perkataan yang murid-murid perlu ambil berat. Ya, ada 6 perkara, 6 perkataan ataupun istilah. Istilah yang pertama adalah rusuhan. Istilah yang kedua ialah hasut. Istilah yang ketiga propaganda. Istilah yang keempat, media massa. Istilah yang kelima, memorandum. Dan yang keenam ialah porak-peranda. Murid-murid mungkin pernah dengar, tapi mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang tak berapa pasti apa maksud perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah tersebut. Ya. Jadi kita tengok dulu yang pertama, rusuhan. Saya ambil definisi ini daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Rusuhan, definisi dia ialah kejadian merusuh. Ya, ia adalah sinonim dengan ataupun sama juga makna dengan kacau bilau, huru-hara, gempar, terganggu. Ya, itu maksud rusuhan. Contoh ayat dia, banyak orang yang telah tercedera dalam rusuhan itu. Ya. Perkataan rusuhan dia berantonim dengan perkataan sopan. Ya. Okey. Istilah yang kedua, propaganda. Propaganda adalah cara atau tindakan untuk menghebahkan penerangan, ajaran, fahaman dan lain-lain kepada orang ramai. Ya, dia disinonimkan dengan dakwah, penyebaran, penyiaran, penyeruan ataupun dakwah. Ya, propaganda. Yang ketiga, media massa. Ini mungkin murid tahu ya sebab selalu dengar ni. Ya, media massa, definisi dia adalah alat seperti akhbar, radio, televisyen untuk menyebarkan maklumat, berita dan sebagainya kepada orang ramai ataupun sebaran am. Dia juga sinonim dengan perkataan khalayak ramai, orang awam, orang ramai ataupun audience. Istilah yang keempat ialah hasut. Tadi saya ada sebut hasut tadi. Ya, definisi hasut. Yang pertama ialah menjadikan orang sakit hati atau marah kepada orang lain. Itu maksud hasut. Ya, mengapi-apikan. Itu maksud hasut. Menggalakkan. Ya, hasut menghasut. Itu adalah maksud dia. Okey, jadi ringkaskan lagi sekali, saya ulang lagi sekali. Hasut maksudnya menjadikan orang sakit hati ataupun marah kepada orang lain, ataupun dalam kata lain dia mengapi-apikan orang. Ya, hasut. Istilah yang berikutnya porak-peranda. Porak-peranda maksudnya bercerai-berai, tidak keruan, kucar kacir. Ya, contoh ayat dia, keadaan di dalam negeri Kembayat menjadi porak-peranda. Ya, itu maksud porak-peranda. Bercerai-berai ataupun tidak keruan ataupun kucar kacir. Okey, yang berikutnya ialah memorandum. Apa maksud memorandum? Definisi dia ialah catatan atau peringatan untuk masa yang akan datang. Ia juga berbentuk laporan dan lain-lain mengenai sesuatu yang telah disetujui tetapi belum lagi ditandatangani atau disahkan. Ya, itu maksud memorandum. Okey, kita kembali semula kepada topik kita. Peranan media massa sebagai alat perhubungan. Yang pertama, peranan dia ialah sebagai medium percambahan idea ataupun pendapat. Ya, ia berperanan sebagai menyebarkan percambahan idea tentang sesuatu konsep yang baru. Dia juga, peranan media massa juga adalah sebagai sumber maklumat penting kepada orang ramai. Media massa juga berperanan sebagai maklumat, menyampaikan maklumat tapi ia boleh disampaikan secara lisan, contohnya melalui berita ataupun program rencana dalam TV dan radio, ataupun media massa boleh menyampaikan maklumat dalam bentuk bertulis seperti surat khabar, jurnal, majalah, risalah ataupun
poster. Okey, contoh kat sini ada satu surat, ya. Pembaca dia menghantar surat berbunyi, saudara pengarang, saya sangat bersetuju dengan cadangan kerajaan menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran mata pelajaran sains dan matematik. Bahasa Inggeris merupakan salah satu bahasa yang mampu melatih generasi muda kita menjadi lebih produktif kerana mereka berupaya memperoleh ilmu dalam pelbagai bidang. Saya menyokong usaha kerajaan ini. Saya berharap usaha murni ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Ya, jadi surat di atas merupakan pandangan seorang rakyat yang menyokong kerajaan dan memberi pendapat yang positif. Okey, itu adalah peranan media massa sebagai alat perhubungan yang pertama. Peranan media massa yang berikutnya ialah untuk membuat penilaian secara objektif. Ya, masyarakat berpeluang membaca atau mendengar hujah daripada pelbagai pihak sebelum membuat keputusan. Pihak media juga boleh menjemput pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara atau tindakan yang diambil oleh institusi tertentu atau isu yang ditimbulkan akibat kejadian atau peristiwa yang tertentu. Ya, jadi murid-murid mungkin biasa tengok macam ada pelbagai isu yang ditemu bual, rancangan wawancara, ya. Macam-macam. Dalam gambar ni, kalau murid tengok gambar ni pun mungkin boleh fahamlah, ya. Semua ni adalah untuk membuat penilaian objektif, ya. Melalui rancangan TV atau radio, isu seperti pencemaran alam sekitar, masalah tol dan sebagainya dapat dibincangkan oleh orang ramai melalui wawancara. Ya, mungkin kerajaan nak membuat sesuatu program, sesuatu dasar, ya, ataupun ada berlaku sesuatu isu dalam negara. Ya, jadi macam mana nak mendengar pendapat daripada rakyat, jadi boleh buat dalam bentuk wawancara ni. Ya, jadi masing-masing akan dijemput wakil daripada golongan-golongan tertentu akan menyuarakan pendapat masing-masing, dan daripada situ kerajaan boleh menggubal dasar yang sepatutnya. Okey. Yang ketiga ialah peranan media massa sebagai alat perhubungan. Ia berperanan sebagai saluran meluahkan perasaan. Media massa dijadikan ruang untuk masyarakat melahirkan pendapat, memberi komen, membuat aduan, menyampaikan penghargaan atau mengharapkan rayuan. Contohnya dalam surat khabar tertentu, satu ruangan khas disediakan untuk membolehkan pembaca meluahkan aduan mengenai sesuatu isu atau perkara. Ya, jadi contoh di sini, dihantar surat juga lagi. Suratnya berbunyi, saya amat terharu dengan sikap orang ramai yang begitu prihatin terhadap kesusahan anak saya. Tidak dapat saya gambarkan rasa syukur atas kutipan derma untuk membiayai pembedahan anak saya. Anak saya dapat menjalani kehidupan baru berkat sumbangan dan seterusnya. Dan surat ini mungkin panjang lagi, tapi ini ada petikan daripada surat tersebut, ya. Jadi, individu ini meluahkan perasaan kesyukurannya terhadap sumbangan ikhlas orang ramai. Okey. Ada macam-macam lagi, ya. Ada macam-macam isu yang boleh diluahkan di sini, ya. Okey, secara amnya media massa berperanan merupakan saluran yang untuk menyatukan, bukannya memporak-perandakan rakyat dengan memaparkan isu-isu yang sensitif. Ya, jadi kita kena ingat, kena faham, ya, peranan media massa, ya, sebagai satu saluran yang menyatukan, ya, bukannya memporak-perandakan rakyat dengan memaparkan isu-isu yang sensitif. Ya, kemudian media massa perlu prihatin terhadap keperluan dan perasaan penduduk pelbagai kaum seperti di negara Malaysia. Ya, negara kita ada macam-macam kaum, ya, ada banyak kaum, ya, jadi kita kena fikir, kita kena prihatin dengan perasaan setiap kaum tersebut. Ya, jadi sebab tu kita kena fikir banyak-banyak dulu sebelum kita membuat sesuatu kenyataan ataupun sebelum kita menyuarakan kita punya pendapat. Okey. Kemudian media massa juga tidak boleh digunakan sebagai saluran propaganda kerana boleh menyemarakkan rasa tidak puas hati antara rakyat majoriti dan juga minoriti. Ya, jadi kalau murid-murid nanti bertugas dalam bidang media massa, ini adalah perkara-perkara yang perlu murid-murid tekankan, ya. Jadi rakyat boleh menyuarakan rasa tidak puas hati tentang okey, itu saya ulang baliknya tu.
Okey, rakyat boleh menyuarakan rasa tidak puas hati tentang semua perkara kecuali isu-isu sensitif kerana berpegang kepada sikap toleransi. Okey, di sini ada beberapa ciri kebebasan bersuara. Okey, kebebasan bersuara adalah diperuntukkan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Ia tertakluk kepada batasan tertentu bagi memelihara kesejahteraan rakyat. Kebebasan bersuara penting bagi memelihara hak rakyat pelbagai kaum. Sekatan meliputi larangan mempersoalkan isu-isu sensitif seperti kedaulatan raja-raja, kewarganegaraan dan keistimewaan orang Melayu. Ini yang saya telah sebutkan tadi. Ciri-ciri kebebasan bersuara lagi ialah memberi kebebasan atau hak asasi setiap rakyat Malaysia. Rakyat bebas berucap, mengeluarkan pendapat dan buah fikiran. Ini adalah ciri-ciri nilai kebebasan bersuara. Okey, dalam nilai ini, dalam topik ini ada beberapa isu yang penting. Isu penting ni maksudnya yang berkaitan dengan isu-isu ataupun perkara-perkara yang selalu berkaitan dengan nilai kebebasan bersuara. Dan juga isu-isu ini juga sentiasa timbul dalam isu ini sentiasa timbul dalam peperiksaan. Okey, jadi yang pertama ialah isu perhimpunan haram. Jadi murid tengok gambar tersebut. Okey, perhimpunan haram dalam kata lain adalah protes ganas, demonstrasi, rusuhan, piket ataupun tunjuk perasaan. Ini adalah perkataan-perkataan yang biasa disebutkan di dalam topik ini. Okey, jadi perhimpunan haram yang disertai rakyat untuk meluahkan rasa kepuasan hati tentang sesuatu. Okey, perhimpunan haram lagi. Okay, nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat agar tidak terlibat dalam perhimpunan haram. Yang pertama ialah kebebasan bersuara dan yang kedua ialah rasional. Ini adalah dua nilai yang berkaitan. Kemudian cara yang sepatutnya dilakukan oleh rakyat apabila tidak berpuas hati tentang satu isu, ada beberapa perkara yang boleh. Ini ada saluran yang betul lah. Menulis surat kepada wakil rakyat, menghantar surat kepada ruangan media ataupun menghantar memorandum kepada kerajaan. Okey, jadi kalau tak berpuas hati, kita boleh suarakan. Tapi ada cara-cara dia. Ada dia punya prosedur dia. Jadi prosedur dia antaranya ialah menulis surat kepada wakil rakyat, menghantar surat kepada ruangan media ataupun menghantar memorandum kepada kerajaan. Okey, kesan perhimpunan haram terhadap negara. Keamanan negara tergugat dan juga ekonomi negara merosot. Jadi perhimpunan haram ni tak boleh, salah. Okey, jadi akta yang akan mendakwa individu yang terlibat dalam perhimpunan haram dan tindakannya menggugat ketenteraman awam, dia boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, untuk isu yang kedua yang berkaitan dengan topik kita hari ini ialah cara menyuarakan pendapat dalam sesuatu perbincangan. Tadi perhimpunan haram. Perhimpunan haram tu dia tak dapat nak selesaikan perkara dengan cara baik, dibuat secara agresif. Jadi ini dalam perbincangan pula. Kita tengok di sini dialog sini. Lelaki ini A berkata, saya tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh pegawai bank tadi kepada saya. Saya akan menyebarkan gambar dan namanya di media sosial. Ini banyak juga kita berlaku. Kemudian kawan dia yang menasihatkan, kamu tidak patut berbuat demikian. Media sosial bukanlah saluran yang betul untuk menyuarakan rasa tidak puas hati. Jadi dalam isu ini, setiap rakyat diberikan hak untuk bersuara sekiranya tidak berpuas hati dalam sesuatu perkara. Tapi rakyat mestilah menggunakan saluran yang betul untuk menyuarakan rasa tidak puas hati mereka. Okay, jadi cara yang betul untuk menyuarakan rasa tidak puas hati mereka ialah yang pertama dengan menulis surat secara tidak rasmi berkaitan isu yang menjadi ketidakpuasan hati. Surat tidak rasmi. Kemudian boleh juga dalam melakukan perbincangan, jika masih lagi tak puas hati, tolong kawal emosi. Kawal emosi semasa memberi dan juga berkongsi pendapat. Sebab kita berbincang, kita bermesyuarat, kita brainstorm, kita punya idea-idea. Jadi orang nak terima atau tak terima, itu lain cerita. Yang penting kita bagi idea kita. Tapi kalau tak diterima, kita jangan cepat melenting. Jangan nak cepat cari gaduh. Kemudian menyuarakan ketidakpuasan hati dengan menggunakan saluran yang betul. Saluran yang betul macam saya cakap tadilah.
ya, yang menulis surat, membuat memorandum pada kerajaan, yang kita tengok tadi. Saluran yang betul. Tu, menulis surat kepada wakil rakyat, ya, menghantar surat kepada ruangan media, menghantar memorandum kepada kerajaan. Itu adalah cara yang betul, saluran yang betul. Okey, jadi kesan sekiranya kebebasan bersuara disalahgunakan. Yang pertama, negara akan porak-poranda. Ingat ya apa maksud porak-poranda, saya dah jelaskan tadi. Kemudian keamanan dan keharmonian negara akan terjejas. Okey, ya. Dalam topik ini juga ada beberapa peribahasa yang sering dikaitkan. Peribahasa yang pertama, kalau murid-murid pernah dengar, ya, telajak perahu boleh diundur, telajak kata-kata buruk padahnya. Ya, apa maksud peribahasa ini? Jadi maksudnya, setiap pertuturan yang tidak dikawal akan membawa implikasi yang buruk. Berhati-hati apabila berkata-kata ataupun menyatakan sesuatu kerana kata-kata yang sudah terkeluar sukar ditarik balik dan memberi kesan yang mendalam ataupun melukakan hati orang lain. Ya, maksudnya jika kita tersalah tersebut perkara-perkara yang membuat orang sakit hati, kita memang boleh minta maaf. Ya, mungkin orang tu akan terima mohon maaf kita tu, tapi dia akan ingat kata-kata kita tu, ya, dan bila ingat maksudnya dia akan tersentuh hatinya, mungkin sedih, mungkin dia akan marah. Ya, jadi lebih baik kita berfikir dulu sebelum kita cakap apa-apa, ya, supaya tidak membawa implikasi yang buruk, ya, supaya tidak membawa padang yang buruk. Okey, ini adalah peribahasa yang berkaitan dengan isu kita hari ini. Okey, ya. Yang kemudian peribahasa yang berikutnya ialah apa agaknya kalau tengok gambar tu? Ya, mata pena lebih tajam dari mata pedang. Pernah dengar? Maksudnya, pendapat yang dikemukakan secara bertulis kadang-kadang lebih berbisa daripada dipotong dengan pedang. Ya, walaupun mata pena keluar dakwat saja, ya, tapi dia boleh berbisa, dia boleh menyakitkan hati orang lain, dia boleh menyedihkan orang lain, dia boleh membangkitkan kemarahan, ya. Sama juga lebih kuat dia punya kesan dia daripada terkena torehan pedang tersebut, ya. Jadinya maksud di sini juga ialah pengolahan ataupun susunan kata yang sengaja diasah tajam semata-mata untuk menyakiti pihak yang lain, ya. Di sini sengaja diasah tajam, ya. Kadang-kadang isu tu simple saja, kecil saja, ya, tapi dia buat ayat dia, ya, memang akan mempengaruhi orang, ya, sebab ada orang ini berbakat dalam menyusun ataupun mengolah kata-kata, ya. Jadi walaupun perkara tu isu yang remeh, ya, tapi jika disusun ayat itu, ya, dia akan menjadi sesuatu yang besar, isu yang besar, ya. Orang akan terpengaruh dengan tulisan dia tersebut, ya. Jadi ia boleh menyebabkan pihak yang lain itu jatuh terduduk dan mungkin sukar untuk bangun kembali, ya. Maksudnya akan memberi impak yang buruklah kepada pihak yang lain. Ya, contohnya, dengan hanya kata-kata yang ditulis oleh mata pena, ia boleh mencetuskan perang pena, iaitu pertengkaran melalui tulisan akhbar dan lain-lain. Ini adalah bukti betapa tajam dan bahayanya mata pena jika ia tidak digunakan dengan berhemah. Ya, kalau murid-murid ada belajar dalam subjek sejarah, ada kan, saya tak pastilah tingkatan berapa, tapi ada satu topik tersebut di mana tahun-tahun ataupun usaha-usaha untuk mendapatkan kemerdekaan Malaysia, di dalam topik tu ada macam-macam nama akhbar, macam-macam nama penulis yang terkenal lah, ya. Semua itu dia berjaya dalam mengolah dan menyusun kata yang boleh membangkitkan semangat untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, ya. Okey, itu dia. Okey, ya. Harap murid-murid semua fahamlah apa yang saya dah terangkan tadi. Okay, jadi macam biasa, hari ini saya akan bagi homework juga. Ya, minggu lepas saya bagi satu homework saja. Minggu ni saya bagi dua homework. Ya, minggu ni homework yang pertama ialah soalan soalan berbentuk struktur. Ya, yang berikut merupakan cara-cara untuk menyuarakan pendapat dalam sesuatu perbincangan. Yang pertama, memberikan pendapat yang bernas.
diterima akal dan logik, bercakap dengan nada suara yang sopan, menyuarakan pendapat secara tidak keterlaluan dan tidak mengikut perasaan, dan memikirkan semasak-masaknya perkara yang hendak diperkatakan. Okey, jadi ada 4 pecahan soalan di sini. A, terangkan 2 nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas. Tengok di situ arahan dia, terangkan 2 nilai. Markah dia 4. Apakah perkara yang perlu dititik beratkan sebelum mengeluarkan sebarang pendapat? 2 markah. C, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu berfikir sebelum mengeluarkan sebarang pendapat? 2 markah. Dan yang D, ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya semua individu bebas mengeluarkan pendapat tanpa batasan. Okey, 2 markah. Okay, jadi kita tengok dia bentuk soalan dekat sini. Kalau murid-murid tengok, yang A sahaja saya ada minta berapa nak. 2 nilai saya nak. Tapi walaupun 2 nilai, markah dia 4. Saya harap murid-murid tahu macam mana cara nak jawab. Jadi kalau tak tahu, tengok balik perkongsian saya untuk panduan menjawab soalan struktur dalam slot pertama yang lepas. Murid-murid boleh cek baliklah video melalui YouTube ataupun FB ni. Okay, kalau tengok soalan B, C dan D, di situ tidak dinyatakan berapa pun yang nak. Yang contohnya yang B, apakah perkara yang perlu dititik beratkan sebelum mengeluarkan sebarang pendapat? Saya tak nyatakan, saya tak minta berapa. Tapi markah dia 2. Jadi macam mana cara nak jawab? Okay, yang C, saya tak minta berapa pendapat. Tapi markah dia 2. Yang D pun sama. Saya nak kesan, ataupun soalan tu nak kesan, ramalkan kesan, tapi tak minta berapa pun kesan. Tapi markah dia 2. Jadi macam mana nak jawab? Dia cuba buat ya. Okey, tengok soalan tersebut. Okey, untuk homework yang kedua, soalan esei. Okey, jadi tengok rajah tu. Rajah berikut menunjukkan peranan media massa dalam kehidupan masyarakat. Okey, jadi media massa penyalur informasi positif masyarakat. Okey, arahan dia berdasarkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari, terangkan cara-cara media massa mencapai hasratnya. Okey, markah 10. Okey, murid-murid kita tahu untuk esei setiap markah dia adalah 10. Jadi di sini, soalan di sini saya tak mintakan berapa nilai ataupun berapa cara-cara tapi markah 10. Jadi macam mana cara nak jawab? Jadi kalau tak tahu, sama juga tengok balik slot saya yang kedua yang lepas, di situ ada saya beri panduan untuk menjawab soalan esei. Jadi sini soalan kata berdasarkan nilai-nilai murni yang telah dipelajari, maksudnya murid-murid kena bagi nilai murni. Tapi berapa? Kena ingat balik macam mana. Terangkan cara-cara media massa mencapai hasratnya. Okey, terangkan cara-cara. Berapa cara? Berapa kat ni jadi cuba buat. Okey, saya bagi masa untuk salin soalan. Okey, kesimpulannya. Okay, kesimpulannya untuk nilai ini, untuk topik kita hari ini, pilihan di tangan kita. Janganlah kita menggunakan media massa untuk menyebarkan maklumat yang tidak betul atau sebagai medan propaganda. Media massa menjadi jambatan penghubung antara rakyat dengan kerajaan untuk berkongsi maklumat. Apa yang penting, rakyat perlu bijak dan berhemah semasa menggunakan saluran media. Okey, ini jawapan yang tadi, teka-teki tadi. Dapat dah jawapan? Ingat tak teka-teki dia apa? Dia minta, dia ada bagi 3 bulatan, soalan tanya how many circles ada kat situ tapi bukan 3. Dia jawapannya ialah tu, ulang balik soalan. How many circles do you see? Not 3. Berapa katnya? Okey, jadi jawapannya ialah 7. 7. Kenapa 7? Tengok situ. Perkataan how ada 1 circle, many circles, do, tu 1 circle, you 1 circle, not 1 circle, kemudian tambah lagi 3 circle. Jadi semua ini adalah 7 circle. Okey, ini iklan sajalah untuk syok-syok suka-suka ya.
Okey. Demikianlah tadi perkara-perkara penting yang murid-murid perlu faham dan ingat untuk bidang ke-6 ini. Okay, saya harap murid-murid akan terus membuat pembelajaran kendiri di rumah, baca buku teks, cari bahan rujukan tambahan dan juga jangan lupa buat latihan yang banyak. Jangan lupa juga jawab soalan yang saya berikan tadi. Jadi untuk guru-guru, jika nak peraturan pemarkahan, boleh WhatsApp ataupun Telegram saya di nombor 017-942-6862. Ya. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga kita bersua lagi pada minggu hadapan untuk kupasan topik yang ke-33 iaitu nilai sikap keterbukaan. Okay, sebelum saya mengundur diri, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program tuition online Perlis Mengaji ini. Jadi sebelum kita berpisah, seperti biasa ingat pesanan ini. Stay at home, hapus COVID-19, thank you frontliners, Perlis Mengaji dan stay at home and study. Bye-bye.